Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 29 hari bulan 9 2022, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Tur. Surah At-Tur, surah yang ke-52. Surah At-Tur ni surah yang ke-52, juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan bincang bermula dari ayat 17 sehingga ayat 21. 17, 21. Dalam ayat ini tajuk perbincangan kita iaitulah keadaan golongan al-muttaqin di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Senang, happy, buah-buahan yang tidak putus. Makanlah dengan sepenuh keseronokan, kelazatan. Duduk pula dalam keadaan relax, muttaqiin. Dan juga satu lagi nikmat yang Allah anugerahkan, iaitulah orang yang beriman, sekiranya anak cucu dia beriman, mereka akan berkumpul dalam syurga nanti. Allahumma jma'na wa auladana wa ahlina fil jannati ya rabbal alamin. Ya Allah, kumpulkan kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi dalam syurga nanti ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Itu di antara nikmat gembira kita bila kita boleh duduk bersama dengan keluarga dalam dunia ini bersama. Kita didik baik-baik, jaga iman, jaga akhlak, jaga ibadat, jaga muamalat, jaga syariat. InsyaAllah kita semua akan berkumpul balik masuk syurga sekeluarga. Ini agenda besar kita ni, masuk syurga sekeluarga. Jangan ayah yang nak pergi syurga, mak nak pergi, anak tak mau. Biar semua pergi. Baik para pelajar sekian, kita mula dengan baca ayat-ayat yang kita nak huraikan ini, iaitu jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, bermula ayat 1162. Muka surat tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat Jawi 1162 ayat 17. Hayya naqra. Mari kita baca. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal muttaqiina fi jannatin wa na'im فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Balik kita kepada tafsir ayat, terjemahan ayat. Innal muttaqin fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga, jannatin, dan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Tengok munasabah ayat, nota di bawah pada. Setelah Allah Ta'ala menerangkan akibat seksaan yang akan ditimpa kepada orang-orang yang engkar, orang yang mendustakan ayat Allah, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala, ayat-ayat yang berikut ini, Allah Ta'ala menerangkan balasan yang sebaik-baiknya yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Jadi orang yang baik-baik, orang yang bertakwa pula, itu dia panggil uslub Al-Quran. Dia sebut yang buruk, kemudian dia akan sebut yang baik. Ataupun dia sebut yang baik dulu, kemudian dia sebut yang buruk. Tengok siap, tengok kepada susunan ayat. Ada kalanya dia sebut neraka dulu, macam ayat ini, kemudian mari yang baik. Ada kalanya Allah Ta'ala sebut yang baik dulu, kemudian mari yang buruk. Ini dua-dua tu uslubul Quran, gaya Al-Quran. Maka tujuan dia sebut dua-dua tu kenapa? Tanda liyajma'a bainat targhibi wat tarhib. Allah nak kumpulkan di antara targhib, galakkan, dan tarhib, ancaman. Dalam ayat yang lepas kita ancam orang-orang yang tak dengar kata. Dalam ayat ini Allah beri galakkan supaya jadi orang yang takwa. Maka dengan ada dua ayat ini, hati manusia bainal khaufi war raja. Hati kita duduk di antara khauf, takut, war raja, dan tenang, harap. Kita ada dua-dua. Kita takut pada siksaan Allah, kita takut pada kemurkaan Allah, dan ar-raja, kita mengharapkan rahmat, limpah kurnia dari Allah Azza wa Jalla, mengharapkan limpah kurnia dari Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, mari kita pergi kepada tafsir ayat. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Apa makna muttaqin? Orang yang bertakwa itu apa? Ai innal ladzina taqaw sakhatallah wa azabah. Orang yang bertakwa maknanya orang yang takut kepada kemurkaan Allah, orang yang takut kepada azab Allah. Dengan mana takut? Bimtithali ma amara bihi, dengan melakukan segala perintah Allah, wajtina bima naha anhu, dan menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu je makna takwa yang paling simple, yang paling ringkas. Kalau kata apa makna takwa? Buat hak Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang. Panjang lagi lah takwa tu makna dia, tapi cukup yang tu. Definisi takwa, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, sudah memadai. Di mana mereka duduk? Fi jannatin, di dalam taman-taman basatin, wa na'im, dan nikmat yang besar di akhirat esok.
Sebab apa dia sebut jannatin? Kerana syurga tu banyak peringkat. Syurga tu banyak jenis, banyak tingkatan. Jadi orang yang takwa ni tengok tahap takwa dia. Lagi tinggi takwa, lagi banyak tingkatan yang dia boleh naik, boleh duduk dalam syurga itu. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami semua di kalangan orang yang bertakwa. Apa lagi Tuhan kata kepada mereka? Ayat 18. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Mereka bersenang lenang dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Tuhan mereka, dan mereka dipelihara oleh Allah dari azab neraka. Mereka senang lenang. Jadi dalam fakihin ada dua qiraat yang memberi kesan kepada terjemah, kepada tafsir ayat. Satu dia panggil fakihin dengan pendeknya. Fakihin bima atahum. Fakihin bermakna farihin au mu'jabin. Dengan makna mereka suka, mereka happy, mereka kagum dengan nikmat yang disediakan. Waqila bermakna yatafakkahun. Mereka menikmati buah-buahan dalam syurga yang begitu banyak. Ada kira kata fakihin, tinggi pak, fakihina, maka makna dia ashabu fakihatin, orang-orang yang memiliki buah-buahan. Ada yang mengatakan na'imin, orang yang mempunyai nikmat yang besar. Dua-dua itu sama ya. Orang ada nikmat, di antara nikmat dianya buahan. Fakihin juga dengan makna mu'jibin, orang yang kagum, teruja dia dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan pada mereka daripada nikmat syurga yang begitu banyak. Tengok nikmat yang banyak, mereka pun fakihin ay masrurin farihin, mereka bergembira, happy dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi fakihin ni ada makna buah-buahan yang banyak, ada makna lebih umum dengan makna gembira, happy. Kata di para ulama boleh belakalah tu. Allahu Akbar. Semua nikmat yang dianugerahkan, gembiralah dia. Allah kata apa? Bima wa waqahum rabbuhum azabal jahim, dan mereka dipelihara oleh Tuhan, oleh Allah dari azab neraka. Mereka dijaga oleh Allah Ta'ala daripada apa? Daripada azab neraka. Ay lamma kanal mutana'im. Ada mengatakan orang yang dapat nikmat itu setelah dia melalui azab. Maka dalam ayat ini Allah kata dak, wa waqahum rabbuhum, Allah Ta'ala jaga mereka, tidak disentuh langsung oleh azab. Ini yang kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta kita ni masuk syurga tanpa melalui azab. Kalau kena azab dulu baru masuk syurga berat. Itu dia panggil jahannamiyun, banduan neraka mari ke syurga. Bagi orang yang maksiat itu lebih baik bagi mereka daripada masuk neraka dulu baru daripada langsung tak keluar daripada neraka. Tapi bagi kita yang orang beriman, yang kita belajar, yang kita yakin ni, kita tak nak masuk neraka, kita nak terus ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala yang menentukan masuk syurga. Ada orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ada orang yang melalui hisaban yasira, kiraannya sedikit. Ada orang yang melalui hisab yang berat baru masuk dalam syurga pun ada. Jadi kita minta Allah Ta'ala, Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hisablah kami hisab yang mudah. Kita juga minta masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Darjat yang paling tinggi masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Darjat yang kedua hisaban yasira. Itu kuasa Allah nak pilih
Kita hanya boleh memohon, boleh minta, dan kena bersedia. Buat persiapan. Minta saja tak bersiap mana ada. Itu dia panggil angan-angan. Kita bercita-cita bukan berangan-angan. Bercita-cita bila kita nak satu benda kita kena usaha. Angan-angan kita nak satu benda kita tidur, itu angan-angan nama dia. Oh, saya mari sini nak jadi ulama besar, baca kitab malah. Orang mengajar tidur. Waktu ponteng belajar. Ini mana ada, ini angan-angan nama dia ni. Allahu Akbar. Jadi wa waqahum rabbuhum azabal jahannam ay najahumullah min azabi jahannam. Sebagaimana Allah gambarkan cerita ini dalam suratul Insan yang kita baca pagi Jumaat ayat 11. Fawaqahumullahu syarra zalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Allah Ta'ala jaga mereka daripada kejahatan hari kiamat. Mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan gembira, bercahaya muka dia. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang tersebut, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Kemudian tengok ayat yang seterusnya, ayat 19, dikatakan kepada mereka, Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, malaikat yang menyambut dia kata apa? Makan dan minumlah kamu akan makanan dan minuman yang lazat, hani'an, dalam keadaan kamu bergembira, suka, tak ada pantai larang, tak ada dah, dan baik kesudahannya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. Dengan sebab apa yang kamu kerjakan. Maka dikatakan kepada orang yang bertakwa, kulu min ta'amil jannah, makanlah kamu makanan syurga. Minulah kamu daripada minuman dia, mutahanniin, dalam keadaan senang. Tak ada pantang-pantang, tidak ada dah, tak ada pantang. Kita atas dunia ni banyak pantang. Waktu muda-muda dulu dia panggil pantang jumpa. Betul tak? Pantang jumpa. Jumpa kambing, bismillah. Jumpa lembu, bismillah. Ikan, bismillah. Apa benda seafood, bismillah. Bila sudah tua, mari dah pantang larang. Nak makan seafood, naik gaut. Mau makan daging, takut naik darah, kolesterol tinggi. Jadi waktu muda pantang jumpa, sudah tua pantang makan, tak boleh nak makan dah. Ini kita sekarang itu nikmat. Dalam syurga tak ada pantang-pantang, hani'an, makan dengan seronok. Allahu Akbar. Maka makanlah kamu daripada mutahanni'ina bizalika bila aza wala tanghis wala nakadin wala kadarin. Tak ada pantang apa-apa, silakan. Tak ada gaut, tak ada kolesterol, tak ada pantang, makannya. Sebab apa? Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kamu beramal dalam dunia dulu, kamu beramal dengan amalan yang soleh, maka pada hari ini kita beri kepada kamu makan makanan yang apa yang kamu nak, tidak ada larangan, tidak ada pantang. Jadi akan timbul nanti perbahasan tentang dalam ayat ini Allah kata kita masuk syurga bima, dengan sebab amalan yang kita buat. Dalam hadis nanti kita akan bincang, Nabi SAW beritahu tak ada seorang boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Bagaimana kita nak taufik? Tunggu dalam fawaid insya-Allah. Ayat ini ditafsirkan juga dengan ayat surah Al-Haqqah ayat 24. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan sebab apa yang kamu dah kerjakan. Kamu sudah beramal pada masa hidup atas dunia dulu. Jadi ayat ini menunjukkan sebab.
tunggu perhulaiannya dalam hadis. Dan juga dalam surah Al-Mursalat, Al-Mursalat ayat 41 hingga 44, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Orang yang bertakwa di bawah bayangan mata-mata air yang cantik mengalir, buah-buahan yang apa yang dikendaki, makan dan minum dalam keadaan yang tenang, aman, tak ada pantang-pantang lagi dengan sebab apa yang kamu kerjakan di atas dunia. Demikianlah kami balas orang-orang yang baik. Tamaklah kita. Bagaimana pula kedudukan mereka? Itu dia makan. Lagu mana dia duduk dalam syurga nanti? Tengok ayat 20. Muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Muttaqiin, mereka duduk berteleku di atas pelamin-pelamin yang berderet. Oh, duduk berteleku ni bersandar, relax. Atas singgasana, katil-katil pelamin yang berderet susun, dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luah cantik matanya, bukan mata spek. Luah lagu mana mata dia? Macam mata lolong. Lah, itu mata lolong ni mata bidadari. Awak fikir apa? Makcik-makcik kita tu jangan duk mikir aku ni mata spek jadi bidadari ke tak. Allah tukar belaka jadi comel. Hak tua-tua keripuk ni pun comel habis dah di akhirat esok. Jangan duk takut. Sibuk nak pergi bermakeup-makeupnya. Nak pergi buat botok, dia panggil botok. Tahu botok? Botok ni nak sunat buat comel, dia panggil botok. Bahaya belaka tu. Nak botok tunggu dalam di syurga nanti insya-Allah. Comel semulalah, tak payah pergi tarik-tarik. Jahit-jahit kulit tak perlu. Kita tunggu dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi muttaqin ala sururin, mereka sedang berteleku, relax, duduk bersandar dalam syurga yang bersaf-saf. Kemudian kata di ulama tadabbur, setelah Allah Taala sebut nikmat, nikmat hati, nikmat ruh, nikmat badan yang tak pernah terfikir dalam kepala kita, dan tak pernah kita khayal dengan mata, dengan khayal kita, makanannya, minumannya, kedudukan yang comelnya. Kemudian Allah kata wa zawwajnahum bihurin 'ain, kami beri kepada mereka bidadari-bidadari yang comel loteng. Jadi semua lengkap dah dia punya akhlak, dia punya nikmat, apa yang ada. Masya Allah. Wa zawwajnahum, mana Allah Ta'ala yang beri duduk dalam syurga bersama dengan bidadari. Sama ada bidadari itu isteri di atas dunia dulu yang menjadi ketua bidadari, ataupun bidadari yang disediakan sebagai pelayan kepada ahli syurga. Itu semua itu dengan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, sifat bidadari comel mata dia tu kita tak boleh payah-payahnya. Asalkan masuk syurga bidadari comel belaka lah, tak sedut mikir. Setengah penceramah ni dia detail sangat bidadari. Mata dia comel, dainya luah, apa ni, bulu matanya keletik. Baik, kata tak usah duduk. Itulah orang dengar pun macam baca cerita novel pelik ya. Jadi cukup bidadari itu sebagai seorang makhluk yang comel yang Allah sediakan kepada ahli syurga. Yang kita naknya ni ayat 21 ni. Mari kita fokus kat sini. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman. Tengok, syarat yang pertama tu ayah beriman.
yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan cara iman. Anak kita, cucu cicit kita juga beriman. Itu syarat. Syarat dia panggil ada connecting di antara ayah dengan anak, tok dengan cucu. Kami himpunkan zuriat keturunan itu dengan mereka dalam syurga nanti. Siapa nak kumpul balik dalam syurga, nak masuk syurga sekeluarga, atas dunia juga kena masuk syurga, kena pergi mencari syurga sekeluarga. Tengok nota di bawah kata, ayat ini mengingatkan orang-orang mukmin supaya memberi ajaran dan didikan agama kepada zuriat keturunannya untuk dapat mereka berhimpun dan bergembira dalam syurga nanti. Di situ. Jadi kalau kita atas dunia ni, ayahnya juru semaya, mak pun baik solat, tapi anak tak semaya, yoya sana yoya sini, kita kata payahlah kita nak berkumpul balik. Jadi kita kena jaga anak cucu kita supaya sentiasa menjaga hak Allah, menjaga hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ayah beriman, anak beriman, apa jadi? Alhaqna bihim zurriyatahum, kami hubungkan, yakni himpunkan zuriat keturunan itu dengan mereka dalam syurga. Ya ayah dia kata, tak ada lah tempat aku. Macam kita lah ni kan, waktu anak kecil-kecil kita buat rumah 5 bilik berasa besar dah. Bila anak sudah besar, masing-masing nak bilik, hak ni ada bini, hak ni ada anak, sempit. Jadi adakah kita mikir kalau kita duduk dalam syurga, anak cucu mari duduk sekali dengan kita, jadi sempit. Allah kata apa? Tengok ni. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal tu ayah mereka. Tak ada, jangan bimbang. Ada peruntukan masing-masing, cuma duduk sekali, duduk dekat-dekat supaya menambahkan kegembiraan kita. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Ingat, tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Orang ni buat amal baik, akan baiklah amalan dia. Orang yang amal tak baik, maka tak baiklah amalan dia. Cuma ulama tafsir ni ada sedikit perbezaan yang menakutkan kita. Dia kata apa? Kata di Al-Wahidi, ulama tafsir ni, dia kata syumuluz zurriyah, semua zuriat dia yang beramal, yang beriman, anak dia hak tua, hak balik ke, hak kanak-kanak, kumpul belaka. Kita kata alhamdulillah. Syaukani pula kata, annallah subhanahu wa ta'ala yarfa'u zurriyatal mu'min ilaih. Allah Ta'ala akan angkat zuriat orang mukmin tu mari duduk kat dia. Wa in kanu dunahu fil amal, walaupun mereka kurang amal. Jadi ayah dia baik, anak dia kurang, maka anak itu diangkat darjat, duduk kali dengan ayah. Sukalah kita kan. Maka anak tu hak mana? Semua anak ke? Dia kata dah. Fayakhtassu zalika biman yattasibu bil imani minaz zuriyah wa humul balighu dunas sighar. Hak naik tarah tadi, orang yang beriman, yang sudah anak dia yang sudah balik. Ada pun yang kecil-kecil lain punya tempat. Kita kata wallahu alam, sebab itulah ulama lain kata, ada ulama yang mentarjihkan bahawa al-muradu biz-zurriyah maksudnya as-sighar dunal kibar. Dia kata zuriat yang boleh duduk sekali dengan ayah dia ni anak kecil, bukan orang tua. Orang tua ikut amalan dia. Dia tak boleh nak mari duduk tepek sekali dengan ayah dia sedangkan dia tidak beramal. 3. Maka itu ada 3 pandangan ulama yang mengatakan zuriat yang boleh mari itu zuriat yang beriman sadak. Yang pertama, ada kata hak balik saja, ada kata hak kecil saja, ada yang mengatakan semua sekali, asalkan dia beriman dia boleh duduk sama. Kita kata yang ketiga lah yang kita harapkan, semua kita, yang kecil yang besar boleh duduk sekali dengan keluarga dia dalam syurga. Lebih-lebih lagi anak kita hak mati awal tu, mati kecil belum balik, itu ini orang yang mati anak kecil,
dia ada kelebihan yang sendiri. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak tu menunggu, aku tak masuk dalam syurga, mana ayah aku, mana mak aku. Kita kata subhanallah, orang yang mati kecil, anak dia, kita bukan nak suruh mati, tapi kalau dia mati, kita ambillah sabar bahawa anak ini menjadi satu aset yang baik, yang besar untuk membantu ibu bapa dia, menarik tangan ibu bapa dia ke syurga. Ya Rabbal Alamin. Itulah penenang hati ibu bapa yang kehilangan anak-anak. Allahu Akbar. Baik, sekarang kita hari ini, ayah ibu yang hilang anak sebab mati kecil, kita kata alhamdulillah, dia ada pulangan yang besar di akhirat. Yang kita kesiannya, ibu ayah kehilangan anak ni, orang kena colek ni, sedih tengok. Tak tahulah, dia panggil pemerdagangan manusia ni, jual orang, macam-macam benda orang buat atas dunia sekarang. Baik, Allah kata apa dalam ayat ini, wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tak kurangkan apa-apa bahagian ayah. Ayah jangan bimbang, anak tak akan ambil tempat awak. Setiap orang ada tempat dia, tapi ingat baik-baiklah, ayat ini tanda pelajar. Hadza fadluhu ta'ala 'alal abna bi barakati 'amalil aba. Allah Taala bagi kelebihan pada anak dengan sebab ayah dia baik. Jadi kita nak duduk sekali dengan anak-anak, kita kena jadi orang baik. Anak pun nak ikut ayah dalam syurga, dia juga kena jadi orang baik. Jangan duduk main badi harap gitu, jangan. Ayat akhir Tuhan kata, kullu mri'im bima kasaba rahin. Dan tiada seorang manusia terikat dengan amal soleh atau amal toleh, amal kejahatan yang dia buat. Semua orang terikat dengan amal dikerjakannya, yakni dialah sahaja yang bertanggungjawab terhadap amal yang diusahakannya. Jadi apa dia awak buat, tengok Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas tentang kelebihan yang dia beri. Ya, itulah Allah Ta'ala akan angkat darjat zuriat, anak cucu ke tempat ayah atau walaupun mereka kurang darjat itu. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan maqamul adli, kedudukan keadilan Allah Azza wa Jalla, bahawa Tuhan tidak ambil dosa orang lain letak atas kepala orang lain, kecuali dosa yang bersebab, dosa yang sebab. Maka itulah Allah kata kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang akan terikat dengan dosa yang dia buat. Kalau mau buat dosa, dosalah dia. Baik, ayat ini dia panggil ayat pintas, kad khayalan salah seorang manusia. Contohnya dalam ayat tadi Tuhan kata, kalaulah ayah tu baik, ibu tu salihah, masuk dalam syurga, anak-anak dia yang beriman akan ditarik duduk sekali. Baik, na'udzubillah, kita minta perlindungan Allah. Kalau ayah dia tak juruh, mak dia tak baik, adakah anak-anak yang baik ni akan ditarik sekali duduk dalam neraka? La. Tidak. Itu dia panggil maqamul adli wal fadli. Allah Ta'ala akan beri kelebihan dia, bahawa orang yang kurang darjat diangkat duduk sekali dengan ayah dia. Tapi ingat, kalau ibu bapa tu tak baik, masuk dalam neraka, keadilan Allah Ta'ala, kullu mri'im bima kasaba rahin, setiap orang akan ambil dosa dia. Jadi dosa tidak ditarikmu ayah murid neraka, pergi sekali dengan dia, lah. Kecuali anak itu berdosa juga. Anak itu berdosa juga, maka kena sekali. Ini keadaan Allah Ta'ala. Tuhan sebut dalam tanda pelajar dalam surah Fatir ayat 18. Allah kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tak melarat kepada orang lain. Secara umumnya begitulah keadaan. Tetapi secara khusus ada juga dosa orang ditangguh oleh orang lain. Siapa? Bapa yang tidak mendidik anak-anak. Anak dia buat dosa, ayah naik atas kepala.
Satu, suami yang tak jaga isteri, dia biar isteri dia tak solat, dia biar isteri dia tak tutup aurat, maka orang ini juga bertanggungjawab. Penganjur-penganjur kepada maksiat, penaja maksiat, dia buat majlis maksiat, semua orang mari, dia tangguh dosa. Sebab apa? Sebab awaknya menjadi sebab orang berdosa. Tulis pelajar, asal dosa manusia ni tidak ditangguh oleh orang lain kecuali dosa bersebab. Ibu bapa yang tak didik anak, suami yang tak jaga isteri, penganjur-penganjur, pelopor-pelopor maksiat, mereka juga bertanggungjawab dengan maksiat yang dilakukan oleh orang yang hadir ke majlis yang dianjurkan itu. Sebab itu kita jangan duk share iklan-iklan maksiat ni naik atas kepala kita. Na'udzubillah. Ni saya tulis share ya ustaz. Tulis share apa tulis share? Tulis cari penyakit di akhirat. Itu tamatlah kita tentang ayat-ayat yang kita baca ini. Mari kita pindah pula kepada al-fawaid. Kena pergi ke faedah, kalau tidak rugi kita nak faham ayat. 5 faedah yang ringkas, tapi mungkin tak apa nak ringkas mana juga ni. Yang pertama, Allah kata innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Bagi orang yang bertakwa itu ada syurga-syurga dan nikmat yang banyak. Kenapa dalam ayat ini jumi'atil ni'mah, jumi'atil jannah, jannatin wa na'im. Na'im satu, jannat banyak. Maka jawab dianya, kerana jenis syurga tu banyak, anwa'. Dalam surah Ar-Rahman saja, surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut pada Allah Ta'ala, tinggi darjat, 2 syurga dibagi. Ayat 46. Kemudian wa min dunihima jannatan. Orang yang makam rendah sikit pun ada 2 syurga pula. Hadhil jinanul arba', 4 jenis syurga dalam surah Ar-Rahman ni berbeza. Macam kita hari ni lah, contoh yang paling mudah sekali. Orang ni diberi anugerah rumah PPRT kita kata, kecil. Rumah banglo, besar, penthouse. Sekarang ni ada penthouse pula, duduk atas langit tu, tingkat yang ke-30, 40 tu. Lain. Maka dalam tingkat satu orang kata jannatin, syurga tu banyak jenis. Banyak jenis, banyak tingkatan. Wa na'im, nikmat tu satu kenapa dia sebut. Dia tak kata wa na'im. Na'im, nikmat. Mana munasabah annal jannata wa in kanat mawdi'as surur. Syurga tu tempat bergembira. Syurga tu tempat bergembira. Tetapi ada kalanya kita gembira boleh tengok saja, ada kala gembira kita milik. Macam kita masuk dalam kebun comel, kita pergi ke Festa Flora, comel bunga tak, selfie sana selfie sini. Nak ambil seketul satu bunga tak boleh ambil kena saman, kena tangkap awak. Dia panggil ada orang yang gembira di tempat itu. Walakin natur, dia kata natur tu dia boleh tengok je. Ada orang yang gembira dan dia boleh ambil benda tu. Macam Tuhan kata jannatin wa na'im, dan dia dapat nikmat yang begitu besar. Makna wa na'im yufid an fiya yatana'amun. Mereka boleh ambil nikmat, boleh ambil sebagaimana mereka boleh tengok. Kita kalau pergi pesta-pesta kan, pesta buah-buahan, kita boleh tengok. Tapi kalau nak makan kena beli. Dalam syurga ni boleh tengok, boleh happy, bergembira, dan boleh nikmat, boleh ambil menggunakan yatana'amun. Allahu akbar. Tengok ayat Quran ni para pelajar, setiap kalimah dia ada makna. Jannatin wa na'im. Kalau kata dalam syurga cukup dah. Tapi dak, wa na'im, kamu boleh menikmati
semua yang disediakan kepada kamu dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami semua ni ahli syurga ya Rabbal alamin. Kita nak semua yang apa dijanjikan oleh Allah. Tapi ingatlah, atas dunia ni buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik. Faedah yang kedua dalam ayat yang kita baca ni, daripada ayat 17 sampai kepada ayat 20, tak nombor ayat lah, nak tak terjemahan panjang. Maka ayat ini bayanu asbabit tan'im ala tertib. Allah Ta'ala nyatakan sebab menikmati itu syarat tertib. Tengok. Mula-mula dia kata fa'awwalu ma yakunu al-maskan. Tempat kita nak duduk, jannat, dalam syurga. Satu. Kemudian Tuhan kata fakihina bima atahum. Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat buah-buahan. Dengan apa ni? Kulu washrabu, makan dan minum. Makan dan minum, itu makanan. Tak kira lah buah-buahan ke apa, tapi dalam ayat ni sebut nikmat yang begitu banyak. Kemudian mari ayat muttaqiina ala sururim masfufatin. Maka diberinya perabot. Orang panggil perabot kan tak? Furus wal busut. Permaidani, hamparan-hamparan, takati tempat kita duduk bersandar. Yang keempat, wazawwajnahum bihurin 'ain. Kemudian kami berikan pasangan kamu bidadari. Kata di ulama tadabbur, Ar-Razi kata, fahadhihi umurun arba'atun. Ini 4 nikmat zakarahallahu ala tertib. Susunan, tempat, apa lagi? Menu, lagi perabot, lagi pasangan. Kita ni kalau duduk seorang makan tak sedap juga. Allahu Akbar. Sekali-sekala isteri balik kampung contohnya. Pergi mesyuarat ke, pergi kerja ke, nak boleh ke dia balik juga berasa letih makan seorang. Tak apa lalu. Jadi ini nak. Bila Allah Taala bagi semua nikmat ada pasangan pula. Lengkap. Wa zakara fi kulli wahidin minha ma yadullu ala kamalihi. Allah, kalau nak tengoknya. Baiklah. Banyak lagi ni, tapi kita nak ringkas dalam masa kita tak ada. Cerita bab syurga ni titik idea kita. Tapi siapa tanya bab nak semaya, nak ibadat, sakit pinggang pula lah. Dengar nikmat syurga untuk menguatkan kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana pula kita nak faham ayat Tuhan kata bima kuntum ta'mal. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kamu makan dengan minum dengan sebab apa yang kamu laku atas dunia. Ayat ni jelas. Orang itu masuk syurga dengan sebab amalan dia. Mari hadis yang sahih, Nabi kata apa? La yadkhulu ahadun minkumul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan dia. Hadis ni hadis Abu Hurairah. Bila Nabi kata tak ada orang yang masuk syurga dengan sebab semata-mata amalan, ada sahabat yang mencela, wala anta ya Rasulullah. Rasulullah sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Nabi kata wala ana, aku pun tak boleh masuk syurga illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia Allah. Jadi macam mana kita nak faham antara ayat ini dengan hadis? Jadi jawab ulama kata wala mu'aradah bainan nassaini, tidak ada percanggahan antara dua sahih ini. Sebab orang tak boleh masuk syurga dengan sebab semaya saja, dengan sebab sedekah saja. Tapi kita masuk syurga dengan sebab limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Satu, bila masuk dalam syurga, syurga itu bertingkat. Orang yang ibadatnya kurang duduk sini, nikmat banyak dah. Tapi orang yang kuat ibadat duduk atas, nikmat dia banyak juga. Macam kita pergi pakej haji lah, contohlah pakej umrah kau lah. Saya bayar pakej biasa je. Duduk mana? Ujung sana. Dalam hotel. Tapi makannya dia, menu dia banyak tu. Awak duduk mana? Duduk bawah jam besar tu. Menara berapa puluh tingkat. Makannya dia roti saja. Roti dia saja. Sini kau ujung masjid tu. Kira roti je. Lorong yang kedua sayur pula. Kita pun kena istikharah dulu nak pilih nak makan hak mana. Mak itu perbezaan. Artinya asal orang itu boleh masuk syurga dengan sebab rahmat daripada Allah.
Bila masuk dalam syurga, tingkatan yang diberi oleh Allah Ta'ala, bima kuntum ta'malun, dengan amalan yang kamu buat. Amalan tinggi, tinggi dia punya tingkat. Jelas ayat itu. Maka kata ulama, amal hadis yang Nabi kata tak ada syurga semata amalan itu, bukan, dia panggil syurga tu bukan sabilil muawadah wal muqabalah. Macam kita beli jual beli dengan Tuhan, tidak. Kita beli bagi RM100 boleh banyak ni. Mana kita semaya lah, nikmat tu Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semata-mata. Itulah yang dikatakan nikmat yang besar. Kemudian Allah kata apa pula? Ayat yang kita sebut tadi, mana lagi faedah yang ke berapa dah kita tadi? Yang ketiga dia. Tuhan kata kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Hani'an, kalimah hani'an tu maknanya dalam keadaan tenang, tak ada pantang larang. Makanlah, tak ada benda yang takut. Hospital tak ada dalam syurga, klinik tak ada, jual ubat tak ada. Maknanya kita makan hani'an, makan semata-mata nikmat, tak ada pantang larang. Bukan macam atas dunia dulu, waktu muda pantang jumpa, sudah tua pantang larang. Macam-macam kita ada. Baik. Yang keempat, ayat yang kita baca tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman diikuti oleh anak cucu yang beriman, maka mereka akan berkumpul di akhirat nanti. Ya Rabbal Alamin, Allahumma jma'na, ya Allah, sebagaimana engkau kumpulkan kami di atas dunia dengan keluarga kami, kumpulkan balik dalam syurga nanti. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Jadi bagaimana cara kumpul itu? Cara dianya, yang pertama ayah kena beriman, yang kedua anak cucu juga kena beriman. Habis yang kecil macam mana? Timbul soal. Yang kecil yang tak pandai, tak tahu, tak solat, tak apa lagi, tapi dia mati kecil, tak sempat besar. Kita mengatakan, ulama mengatakan bahawa anak-anak ni dia ikut agama ayah dia. Mak ayah Islam lah, kita hukum budak tu masuk dalam syurga sekali dengan ibu bapa. Maka haza fadluhu ta'ala 'alal abna. Ayat ini limpah kurnia Allah Ta'ala ke atas anak-anak cucu. Mana kalau ayah tu baik. Ingat tak kita dalam surah Al-Kahfi, ketika Khidir dengan Nabi Musa pergi baiki tembok yang ada harta anak yatim. Tuhan kata apa? Wa kana abuhuma salihah. Ibu bapa tok nenek budak ni soleh. Atas dunia lagi dua soleh, ataupun dua-duanya Nabi pergi jaga harta dia. Atas dunia lagi, bagaimana di akhirat esok? Kita kata Masya Allah, berkatnya ayah yang baik akan turun kepada anak cucu. Kita kata Alhamdulillah. Marilah tuan-tuan, ibu bapa kita jadi orang baik, biar anak cucu kita jadi orang baik. Baik. Kalau ayah dia kurang baik, tapi anak Masya Allah soleh, anak dia kurang, ayah dia kurang, tak apa ibadat, pergi masjid berduk ujung dunia, masuk masjid berselus-selus, maya sunat tak apa ada. Tapi anak dia Masya Allah soleh, wara'. Jadi ayah juga akan mendapat nikmat bi barakati du'ail abna. Dengan sebab doa anak-anak, ayah dia naik darjat. Mana dalil? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Orang ni masuk syurga, dia duduk darjat tinggi. Dia pun mikir, ya aku dulu malah lah ibadat atas dunia, kenapa boleh tinggi darjat ni? Dia pun tanya, fa yaqulu ya rabbi anna li hadhi, wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat nikmat tinggi darjat? Dengar ni tuan-tuan, dengar anak-anak, fa yaqulu bistighfari waladika lak. Allah kata dengan sebab istighfar anak-anakmu, Allah Ta'ala angkat darjat kamu. Hadis ini sahih. Akhrajahu wal hadis akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmad wal lafzu lahu wa qawwa isnadahu Az-Zahabi wa Ibnu Katsir wa ghairuhu minal muhaqqiqin. Kita kata sanad dia kuat. Alhamdulillah. Jadi para pelajar, sayang tak sayang kita kepada mak ayah kita? Saya sentiasa berdoa Rabbighfirli, kata Rabbighfirli wali walidayya. Boleh kata tak boleh? Boleh.
Jadi ada ibu bapa naik darjat yang tinggi dia sebab doa anak-anak. Anak-anak boleh naik darjat yang tinggi dia sebab solehnya ibu bapa. Jadi kita nak dua-dua pihak. Kita dengan ayah kita jadi anak-anak yang baik, ayah kita jadi dengan anak-anak kita jadi orang soleh, maka kita akan dapat nikmat yang begitu besar. Alhamdulillah. Yang terakhir Allah kata apa? Tengok dalam ayat kita sebagai penutup, kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu akan terikat dengan amalan dia. Jadi kalau kita amalan baik atas dunia ini, kita ikut sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita, maka kita akan selamat. Tapi kalau atas dunia itu dia kelentur orang, dia kenak kepada orang, dia jahat kepada orang, ataupun dia terjebak dengan amalan-amalan yang tidak baik, maka dia akan terperangkaplah dengan amalan itu, dia terperangkaplah dengan perbuatan itu, sama ada ke neraka, ataupun ke neraka buat sementara, ataupun apa saja yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka timbul tadi ayat kita bincang, bagaimana dengan dosa orang lain. Tuhan kata wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Manusia ni akan ambil apa yang dia buat je. Wala taziru wazratun wizra ukhra. Dosa orang lain kita tak tanggung. Kita kata na'am, tetapi ingat, sekiranya dosa bersebab itu ditanggung. Asah dosa tak tanggung. Kalau bersebab berkait dengan kita, kena tanggung. Jadi para pelajar sekalian, itulah kaedah yang umum mengatakan bahawa anna kulla wahidin rahinun bi amalihi. Setiap orang akan terperangkap, terikat, tergadai dengan amalan dia. Jadi kalau amalan dia baik, bertambahlah kebaikan. Kalau amalan dia buruk, terikatlah dia dengan keburukan. Dan orang lain tidak akan campur tangan hal kita, kecuali kita campur tangan hal orang lain. Seperti menganjurkan maksiat, maka dosa orang itu naik. Ibu bapa suami tak bertanggungjawab, dosa naik atas kepala dengan sebab dia tidak bertanggungjawab, bukan sebab dosa orang naik atas kepala orang lain, tapi dia panggil dosa bersebab. Wallahu alam. InsyaAllah tajuk ni sebenarnya panjang, boleh diperbahaskan. Boleh je kita lajak sampai pukul 10 pagi ni, tetapi oleh kerana kita ada dia punya muqarrar, ada silibus dia, kita break setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat 22 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.